Paling kurang 2 jam surah haji. Paling kurang. Jadi surah haji bahagi pada 2. Bahagian pertama ayat 1 hingga ayat 25 tentang penafian syirik i'tiqadi dari segi akidah. Allah Ta'ala nak sabitkan kepada kita Dia Maha Esa, Dia memiliki segala sifat yang sempurna, lalu Dia saja berhak disembah dan dipuja. Dan selain pada Allah Ta'ala, kita kena nafikan. Dia panggil nafi syirik i'tiqadi. Jadi surah haji bahagian pertama dari segi akidahnya menolak pamer-pamer selain pada Allah ada juga sifat-sifat yang berhak disembah dan dipuja. 1 hingga 25. Lepas tu bahagian kedua, menafikan syirik amali, menolak perkara-perkara yang dikira syirik segi amalan. Mana perbuatan yang kita nak buat itu ya khusus untuk Allah Ta'ala, itu tidak boleh dibuat kepada selain pada Allah. Seperti menyembelih binatang. Sembelih binatang kena sebut bismillah kerana Allah. Sebut bismillah itu sunnah. Kerana Allah Ta'ala kita sembelih itu adalah merupakan akidah. Tidak boleh sembelih binatang untuk atu, untuk jin sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas. Bermula dengan surah ini dengan tahwif ukhrawi. Ya ayuhan nas taqu rabbakum. Wahai manusia, hendaklah kamu takut akan Tuhan kamu. Kerana apa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Kerana gempa hari kiamat sangat besar. Gegaran hari kiamat, goncangan hari kiamat sangat-sangat besar. Besarnya keadaan ketika itu, dahsyatnya keadaan ketika itu, ya Allah Ta'ala akan ada kepada hari kiamat. Yauma tarawunaha, yang mana hari pada waktu itu kalau kamu ada, kamu boleh tengok. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Akan lupa setiap perempuan yang menyusu akan anaknya jadi susu. Kerana dahsyat. Dan watada'u kullu dhati hamlin hamlaha, akan melahirkan tanpa sebelum sampai waktu. Orang yang mengandung akan kandungannya, akan guguran orang yang mengandung. Orang yang sedang menyusu akan lupa anak dia, jatuh anak dia di tangan dia. Ini gambaran-gambaran yang berlaku pada hari kiamat. Sedangkan orang yang menyusu anak ni, kalau accident dia duduk dengan anak dia lagi, kalau lemah air pun dia duduk dengan anak dia lagi. Dia sangat sayang pada anak dia. Kalau mati dia dulu pun tak apa, asalnya anak dia tidak mati. Sayangnya manusia yang sedang menyusu. Tapi kiamat apabila berlaku, orang menyusu anak, dia terlupa anak dia, tak tahu anak ke mana pergi. Dan orang yang mengandung tu tidak sampai bulan akan gugur kandungan dia. Wa taranna sasukara, kamu akan tengok manusia semua mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka sebenarnya bukan mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tapi azab Allah sangat dahsyat pada masa itu seumpama mereka mabuk. Ayat 2, ayat 3 zajrun. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Ada di antara manusia masih lagi membantah pada mentauhidkan Allah bi ghairi ilmi, tanpa sembarang dalil akli. Dia bantah tauhid kerana wa yattabi'u kulla syaitanin marid, dia mengikuti hanya setiap syaitan yang sangat jauh daripada rahmat. Kitab Allah alaihi, takdir Allah. Kutiba alaihi, ditakdirkan kepadanya, kepada syaitan ni, annahu sungguhnya man tawallahu, siapa-siapa saja yang ikut syaitan. Ditakdirkan kepada syaitan ni, sesungguhnya siapa-siapa saja di kalangan manusia ya tawallahu, yang ikut syaitan, fa annahu yudhillu, syaitan akan menyesatkannya di dunia, wa yahdihi, dan syaitan akan bawa dia ila adzabis sa'ir, ke masuk dalam neraka yang menyala di akhirat. Dalil akli pertama, ya ayuhan nas, wahai manusia. Sini dalil akli untuk sabitkan kiamat dengan diberitahu cerita kudrat pada masa mencipta, supaya berbekalkan kudrat yang sama, kuasa mencipta ni, maka kuasa tu juga boleh menghidupkan kembali. Jadi ini cara Allah Taala. Dalil akli. Ya ayuhan nas, wahai manusia semua, in kuntum fi raibin minal ba'thi, sekiranya kamu masih ragu tentang kiamat, hidup semula, fa inna khalaqnakum, bahawa kamilah sebenarnya berkuasa menciptakan kamu, dan kuasa itulah juga akan menghidupkan semula.
Di antara kuasa kami ialah kami telah ciptakan kamu min turabin, daripada tanah saja asal dulu. Boleh jadi manusia begini. Asasilah kamu tu tanah saja. Summa min nutfatin, kemudian daripada air mani, daripada zuriat Adam. Semua daripada air mani. Summa min alaqah, kemudian daripada seketul darah. Summa min mudghah, kemudian seketul daging. Mukhallaqatin wa ghairi mukhallaq. Ia cukup, ia tidak cukup. Kadang-kadang cukup sifat dia, kadang-kadang tidak cukup. Linubayyana lakum, untuk memberi penjelasan kepada kamu kamala qudratina, betapa kudratnya kami, betapa sempurnanya kudrat kami. Wa nuqiru fil arhami, kami tetapkan kamu berada dalam rahim ibu, ma nasya, untuk tempoh yang kami kendaki, ila ajalin musamma, sehingga tempoh yang ditetapkan keluar dia daripada perut ibu dia. Summa, kemudian setelah cukup tempoh, nukhrijukum tifla, kami keluarkan kamu daripada perut ibu kamu menjadi bayi. Summa yubqikum, kemudian Allah Ta'ala kekalkan kamu hidup, kalau sekiranya akan hidup lagi, tidak mati kecil. Litablughu asyuddakum, supaya kamu sampai kepada remaja kamu. Maka jadi remaja setengahnya, tidak mati kecil. Wa minkum man yutawaffa, dan ada di antara kamu yang dimatikan sebelum itu pun. Yang menyutawafah ni yang dimatikan sebelum itu, tak ada zaman remaja, tak sampai zaman itu mati dah. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umri, ada di antara kamu yang dilanjutkan umur sampai ke zaman nyanyuk. Apabila nyanyuk, lam lil akibah, akibatnya apabila nyanyuk, likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'an, supaya dia tidak akan dapat tahu lagi sebelum ni dia tahu pun. Mana bila sampai tahap nyanyuk, akibatnya dia tidak tahu lagi apa-apa pun selepas sebelum ini dia sudah ada sifat tahu. Selepas sebelum ini dia sudah ada kemampuan untuk tahu. Mana sebelum ni memang dia ada kemampuan tahu, tapi Allah Ta'ala jadikan nyanyuk, dia tidak tahu semula. Contoh kedua, wataral arda hamidah, kamu tengok bumi gersat. Fa idza anzalna 'alaihal ma', apabila kami turunkan ke atas gersai, bumi gersai itu air hujan kami, ihzazat, dia mula bergerak. Bergerak sini mana proses pergerakan bumi apabila masuk air. Daerah kami kita panggil gua. Bukan gua. Dia ketak gua. Kena masuk oleh kamu tu. Gua. Apabila masuk air, dia jadi gua. Warabat, dan bersedia untuk menumbuhkan. Mana lebih gua lagi? Sebab putih duduk dalam dia? Tak. Mana dia gua, tidak ketat, tidak rapat, tidak padat, dia jadi gua. Lepas tu warabat, dia mula bersedia untuk menumbuhkan, untuk tumbuh. Wa ambatat, lalu dia menumbuhkan. Mana sebelum tumbuh tu dua proses ada bulu. Min kulli zawjin bahij, pada setiap tumbuhan yang sangat indah untuk dipandang. Pupuk cara dia, pohon kayu ada bunga cara dia, pohon getah ada cara dia, semua tengok sama yang belakang. Zalika, ya demikian kejadian berlaku setelah hijab dua tu, bi anna Allah wahid, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang sangat benar, dia berkuasa penuh, dialah yang mencipta. Wa annahu, sesungguhnya dialah yuhyil mauta, menghidupkan semula orang yang telah mati. Semudah itu Allah Ta'ala hidupkan semula orang yang telah mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Segala cerita yang Allah Ta'ala sebutkan ini litastayqinu, supaya kamu semua yang baca Quran yakin anna sa'ata atiyatun, kiamat pasti akan berlaku. Sebab yang mengadakan kiamat bergantung pada kudrat. Sebab kiamat-kiamat ni mengikut pada kudrat yang mengatakan kata ada. Dia ada kudrat mengadakan kiamat. Jadi apabila dia telah beritahu kudrat dia semasa dunia yang kamu boleh tengok, maka kudrat yang sama berkata kiamat ada, supaya kamu meyakini bahawa kiamat itu pasti akan ada, la raiba fiha, tidak syak padanya. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah Ta'ala akan hidupkan semula mereka yang telah mati dalam kubur. Itu alam barzakh. Ayat 8 ini ada zajrun, pengulangan semula zajrun tapi lebih panjang sikit. Wa minan nasi man yujadilu fi tauhidillah, ada di antara manusia masih lagi membantah pada mentauhidkan Allah. Membantah pada mentauhidkan Allah ini bi ghairi ilmin, tanpa dalil akli, wala hudan, tanpa dalil wahyu,
wala kitabim munir, tanpa dalil naqli. Jenis tiga-tiga dalil tak ada berlaku. Sedangkan dia bantah tauhid. Hal keadaan thani itfihi, sambil memalingkan badannya. Itfi mana bahagian tepi rusuk dia. Ini gambarnya bagi orang yang tidak suka. Bantah mana sambil memalingkan badannya daripada mendengar tauhid. Liudilla an sabili, untuk menyesatkan orang lain daripada jalan yang benar. Lahu fid dunya khizyun, natijahnya di dunia ini dia akan dapat kehinaan. Akhirat nanti wa nudhiquhu yaumal qiyamah, kami akan timpa kepadanya, kami akan rasakannya pada hari kiamat azabal hariq, azab neraka yang membakar. Yuqalu lahu muqaddas, ini dikatakan kepada mereka, ayat 10 ni, zalika bima qaddamat yadak, ini semua azab dengan sebab amalan yang kamu lakukan sendiri dulu. Wa anna allaha laysa bizallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah Taala tidak menzalimi hamba-Nya walaupun sedikit, tidak menzalimi sekali hamba. Hak mana masuk neraka tu sebab dia buat sendiri. Zajrun kedua ayat sebelah ni, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, ada di antara manusia menyembah Allah Taala di tepi-tepi. Tepi-tepi ni mana lemah keyakinan. Tepi-tepi sini mana lemah keyakinan, tidak mengaji. Nah, tepi-tepi maknanya tepi sini nisbah pada sebelah dia tu jurang yang sangat dalam yang boleh menyebabkan binasa dia. Tepi sini makna gitu. Jadi apabila duduk di tepi yang sebelah dia tu merupakan jurang yang dalam, ya kalau jatuh dia memang mati. Jadi ada di antara manusia ni beribadat pada Allah Taala, akidah dia duduk tepi-tepi seperti itu. Tepi-tepi syirik. Makna lemah keyakinan, lemah kepercayaan, tidak faham tentang akidah. Ibadat pada Allah tapi akidah tu sangat teruk. Tunggu masa leceh saja. Fa in asabahu khairun itma'an nabi, apabila dia dapat kebaikan dunia, dia tenang, tentera, teruskan ibadat. Wa in asabathu fitnatun, apabila dia ditimpa ujian, in qalaba ala wajhi, dia terus terbalik jatuh ke bawah. In qalaba ala wajhi, dia terus terbalik jatuh muka ke bawah. Maksudnya bila ujian berlaku saja, akidah dia tu rusak. Ini kelebihan bagi orang yang tidak mendalami akidah ni. Ibadat buat tapi duduk tepi-tepi jurang maut. Kalau tak ada ujian, apa lagi? Bila ada ujian, jatuh lagi, jatuh muka ke bawah. Khasirat dunia wal akhirah, rugi dunia akhirat. Sebab dunia tak boleh hidup dah, akhirat memang tempat satu, itu nak. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah dia kerugian sangat jelas nyata. Zajrun ketiga ayat 12, yad'u min dunillah, dia seru selain pada Allah. Yang mana selain pada Allah Taala itu ma la yadhurruhu wa ma la yanfa'uhu, dia tidak boleh memberi bahaya kepadanya kalau tidak seru, dia tidak boleh memberi faedah apa-apa pun kepadanya kalau seru. Zalika huwa dhalalul ba'id, seru selain pada Allah Taala itulah sesat yang jauh daripada kebenaran. Zajrun yang keempat ayat 13, yad'u laman dharruhu aqrabu min naf'i, dia seru mudarat lebih besar lagi berbanding dengan manfaat. Dia seru kepada mudarat lebih besar, lebih hampir berbanding dengan manfaat. Ini uslub saja. Maknanya dia menyeru kepada perkara yang mudaratnya lebih berbanding dengan faedah. Makna faedah tidak ada langsung, cuma ini uslub nak takrib dia kepada kepahaman. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir, seburuk-buruk perlindungan, seburuk-buruk teman rapat, itu seruan selain pada Allah. Ayat 14 tafsir, innallah yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya Allah Taala lah yang akan memasukkan mereka-mereka yang beriman, yang menerima akidah tauhid, wa amilus solihat, dapat melakukan amal soleh, yakni menempati sunnah, jannatin, kalau kebun-kebun syurga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah istananya anak sungai. Allah masuk syurga apa? Innallaha yaf'alu ma yurid, sesungguhnya Allah boleh buat apa yang dia nak buat. Ini yang panggil bahasa tegas, usulul hakim. Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia nak buat. Mana semua dalam takdir. Ayat 15 Zajrun, teguran. Man kana yazunnu alla yansurahu Allah, siapa menyangka Allah tidak akan tolong Nabi di dunia wal akhirah, baik dunia baik di akhirat, falyamdud bisababin ila sama,
pasailah tali ke rumah-rumah. Summal yaqta', kemudian dia tuju hingga mencekik leher. Kemudian dia tuju hingga mencekik leher. Falyanzur, maka perhatilah dia, hal yudhibanna kaiduhuma yaghiz, apakah perbuatan bunuh diri itu menghilangkan kemarahan dia pada Nabi? Mana dia mati hidup semula pun Allah tetap akan tolong Nabi. Ini terjemahan. Jadi siapa-siapa menyangka Allah tidak tolong Nabi, dunia Allah tidak tolong, akhirat Allah tidak tolong, maka Nabi ni satu orang yang penipu sebagainya, maka dia buat tali ke bumbu rumah dia, kemudian tuju mencekik leher dia, maka dia perhati tengok apakah dengan cara kaiduhu, rancangan bunuh diri dia yang dia buat pada dia itu akan menghilangkan kemarahan dia. Ini satu cara yang Allah Ta'ala ajar. Mana kamu mati hidup balik pun Allah tetap akan tolong Nabi dia. Ayat 16 penjelasan bagi perkara tadi. Wa kadzalika anzalnahu, beginilah kami telah turunkan ayat-ayat kepada Nabi Muhammad. Nah, wa kadzalika anzalnahu, kami telah turunkan Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinah, ayat yang jelas nyata. Apabila Allah Ta'ala turunkan ayat, mana Allah akan bantu Nabi itu. Wa anna Allah la yahdi man yurid, wa anna Allah yahdi man yurid, dan sesungguhnya Allah akan sentiasa memberi pimpinan hidayah kepada siapa-siapa yang dia kenaki, di antaranya Nabi dia. Apabila dia bekalkan Nabi dia dengan ayat, maka Allah akan tolong. Ulama tafsir kata ayat 15 tadi sebagai bandingan saja, tamsil untuk Allah wajib bantu Nabi, tamsil untuk Allah Ta'ala bertanggungjawab untuk bantu Nabi. Ayat 17 takhwif ukhrawi, innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabiin wan nasara wal majus, sesungguhnya orang yang beriman di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ladhina hadu, dan orang Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa, was-sabiin, dan golongan sabiin yang beriman dengan Nabi Ibrahim, wan nasara, dan golongan nasara yang beriman dengan Nabi Isa, wal majus, dan golongan majusi, wal ladhina asyraku, dan orang-orang Mekah yang syirik. Semua sekali, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan buat keputusan amali di kalangan mereka semua itu pada hari kiamat. Ada belakang keputusan. Innallaha ala kulli syai'in syahid, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat, memerhati segala sesuatu. Dalil akli yang kedua, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh, tidakkah kamu tengok bahwasanya sujud semua pada Allah Ta'ala, makhluk di lapisan langit dan makhluk di lapisan bumi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal, begitu juga matahari, bulan, bintang, wal jibal, gunung kanan, wasyajaru, dan pokok kayu, wad dawab, dan semua binatang hidup, wa katsirum minan nas, dan ramai juga di kalangan manusia sujud pada Allah. Sama ada cara takwini dan sama ada cara syar'i. Tapi wa katsirun haqqa alaihi al-azab, ramai juga di antara manusia yang sabit ke atasnya azab. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim, dan siapa saja yang Allah hinakan, maka tiada kuasa lain lagi yang boleh memuliakan. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Ta'ala boleh buat apa yang dia kehendaki. Ayat 19 ini tauhid ukhrawi. Hadani khasmani, ini dua golongan manusia, satunya beriman, satunya kafir, satunya tauhid, satunya syirik. Ikhtasamu fi rabbihim, mereka bertengkar, mana mereka berselisih pendapat tentang mentauhidkan Tuhan. Falladzina kafaru, maka orang-orang kafir degil menolak tauhid di kiamat, pada hari kiamat nanti, qutti'at lahum siyabun min nar, akan diberi pakaian, akan dibuat baju untuk mereka, baju daripada api neraka. Qutti'at ni akan digunting-gunting untuk dibuat baju, siyabun min nar, baju daripada pakaian api neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, akan disimbah daripada atas kepala mereka dengan air panas. Yusharu bihi, akan menghancur luluh dengan air panas itu, dengan sebab air panas itu, ma fi butunihim, urat perut dia, usus-usus dia yang ada dalam perut dia, wal julud, dan juga kulit-kulit dia. Masuk saja air panas dalam perut pun hancur, kulit-kulit dia pun hancur. Walahu maqami'u min hadid, dan bagi mereka ada juga cemeti, pemukul daripada besi.
besi neraka. Ia akan pukul dia. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar daripadanya kerana takik, min ghamin, dan duka cita yang berat, uidu fiha, akan ditolak balik ke dalam. Mana dia keluar pergi ke tepi, Allah Ta'ala tolak ke tengah. Wazuqan, dan dikatakan kepada mereka, rasailah kamu buat selama-lamanya azab al-harik, azab yang membakar kali. Semoga Allah lindungi kita. Amin. Tafsir ayat 23, tafsir. Inna Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka yang beriman dan melakukan amal soleh jannatin, kebun-kebun syurga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah istananya anak sungai. Mereka tidak seperti mana ahli neraka, bahkan yuhallawna fiha, mereka diberi perhiasan. Mereka ini akan diberi perhiasan, lelaki dan wanita dalam syurga. Min asawira, daripada gelang, min zahabin, daripada emas, walulu'an, dan mutiara. Walibasuhum, pakaian ahli syurga pula, fiha, dalam syurga nanti, harirun, sutra. Ni semua ada nama sutra ni kerana sangat-sangat mahal pada zaman Nabi dulu pun. Sangat-sangat mahal. Raja-raja saja, orang sangat-sangat kaya saja dapat. Jadi ahli syurga ini balasan dia semasa di akhirat. Di dunia dia dapat petunjuk. Wa hudu ila tayyibi minal qawli, mereka diberi faham kepada kalimah tayyib, iaitu kalimah tauhid. Hudu ni mereka diberi faham ila tayyibi minal qawli, kepada kalimah yang sangat baik tentang akidah, iaitu kalimah la ilaha illallah. Wa hudu ila siratil hamid, dan dia diberi faham dengan mudah untuk berjalan kepada jalan yang terpuji, yakni jalan Islam, ia segi amalannya. Mana hak pertama tu akidahnya, siratul hamid ni amalannya. Ayat 25, takhwif ukhrawi, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah, sesungguhnya orang yang kafir ingkar pada masa dahulu orang Mekah, dia sendiri sesat, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalau orang lain, yakni menyesatkan orang lain daripada jalan Allah, yakni Islam, dan menyesatkan, menghalalkan orang lain minal masjidil haram, anil masjidil haram, daripada masuk masjid haram. Yang mana masjid haram itu allazi ja'alnahu lin-nasi sawa, yang kami jadikan sama rata untuk semua manusia. Tidak boleh siapa suka siapa, tidak boleh siapa halal siapa masuk masjid haram. Sama ada orang yang nak masuk itu al-aqifu fihi, yang akan masuk beriktikaf, wal bad, dan daripada orang jauh-jauh. Sama ada orang yang masuk tu al-aqifu fihi, orang yang menginap di sekitar itu, atau al-badi, ataupun jauh-jauh mari daripada pelosok dunia. Tapi ingat, wa man yurid fihi bi ilhadin, siapa-siapa ingin melakukan ilhad, melakukan suatu penyelewengan agama di sana, bizulmi, dengan cara zalim, lebih lagi ilhad dengan syirik, nudhiqhu min azabin alim, kami akan timpa padanya serta-merta azab yang memedihkan. Ini bahagian pertama surah. Bahagian kedua, dalil nakli tafsili daripada Nabi Ibrahim, dan menafi dan menolak syirik amali di segi penyembelihan. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait, ketika kami menempatkan untuk Nabi Ibrahim tempat ibadatnya di Baitullah, dan kami titahkan kepada dia, Allah tusyrik bi syai'a, duduk sini jangan kamu syirikkan aku dengan sesiapa pun. Wa tahir baiti, dan sucikanlah rumahku ini. Untuk siapa? Li taifi, untuk orang yang melakukan tawaf. Sebab apa muqaddam tawaf? Kerana sini saja ada. Sebab tu orang sembahyang sunat ni tak diketepikan, boleh litah lalu untuk jalan tawaf. Di masjid-masjid lain tidak boleh. Mana orang yang duduk sembahyang sunat, orang yang nak tawaf boleh litah dia. Li taifin, sucikan untuk golongan yang datang untuk buat tawaf. Wal qa'imina wa ruk'i sujud, dan orang berdiri sembahyang, kadang-kadang rukuk dan sujud. Wa azin, nasrullah wahai Ibrahim finnas, pada seluruh manusia, bil haji, supaya datang menunaikan haji. Apabila seruan dia buat, Allah akan bagi taufik. Ya'tuka rijalan, akan datang kepada kamu seruan kamu ini, rijalan, berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan di atas kenderaan, walaupun unta yang sangat kuat, walaupun unta itu sangat kuat. Yaktina, mereka datang min kulli fajin amik, pada jalan-jalan jauh daripada hujung-hujung dunia.
Untuk apa? Dia syahadu manafi'a lahum, untuk dia datang tengok dan buat perkara-perkara yang memberi faedah kepada mereka dunia akhirat. Di sini pahala berbanyak dan juga kelebihan berbanyak di segi dunia dan di segi akhirat. Dan supaya datang ke sini wa yazkuru Allah, dia dapat sebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, lebih-lebih lagi pada hari-hari yang ditetapkan, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ala ma razaqahum, di atas nikmat rezeki yang kami bagi pada mereka, yakni min bahimatil an'am, daripada binatang ternak. Sebab apa? Sebab nikmat paling zahir pada masa tu binatang banyak disembelihkan. Paling zahir sekali, nikmat adalah binatang banyak disembelih. Fakulu minha, kamu boleh makan daripadanya. Wa at'imul ba'isal faqira, dan kamu boleh bagi makan kepada orang yang kesempitan dan orang fakir miskin. Summa yaqudu tafatahum, kemudian kamu bolehlah bebas daripada, hendaklah bersih daripada kekotoran kamu dan keluar daripada patalaran ihram. Sini keluar daripada patalaran ihram. Waliufu nuzurahum, hendaklah kamu sempurnakan segala nazar-nazar kamu. Waliyatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di Baitullah al-Atiq yang sangat lama. Zalika, ya demikian, undang-undang dan hukum ini adalah untuk supaya kamu taat. Wa man yu'azzim hurumatillah, sesiapa yang dapat mengagung dan membesarkan tempat-tempat yang Allah Ta'ala adakan sebagai alamat qudrat, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka amalan itu lebih baik baginya di sisi Tuhan. Wa uhillat lakumul an'am, dihalalkan kepada kamu semua binatang ternak, illa ma yutla alaikum, melainkan binatang yang dibaca kepada kamu daripada wahyu, di sini haram. Kalau mana dibaca kepada kamu melalui wahyu haram, itu saja haram. Fajtanibur rijsa, maka kamu semua hendaklah menjauhi ar-rijsa, yang najis itu. Yang najis itu, yakni minal awsan, daripada patung berhala. Awsani, daripada patung berhala. Wajtanibu qaula zur, dan hendaklah kamu jauhi perkataan bohong. Hendaklah kamu jauhi perkataan bohong. Menjauhi patung berhala ni akidah syirik. Menjauhi perkataan bohong ni kalimah syirik. Ibn Abbas kata minal awsan ni menjauhi akidah syirik, kerana akidah itu akidah najis. Dan menjauhi perkataan zur, perkataan bohong, yang ini perkataan syirik. Hunafa anillah, hal keadaan mentauhid Allah Ta'ala, ghairu musyrikin bihi, dengan tidak mensyirikkannya. Wa man yusyrik billah, siapa-siapa yang melakukan syirik, akidahnya syirik pada Allah Ta'ala, faka'annama kharra minas sama', seolah-olah dia seperti satu orang jatuh daripada langit. Seolah-olah dia seperti satu orang jatuh daripada langit. Apabila jatuh daripada langit, fatakhtafu tayru, lalu dia disambar oleh burung. Au tahwi bihi, atau diterbangkan oleh angin yang kencang, fi makanin sahih, pada suatu tempat yang sangat jauh. Itulah umpama orang yang syirik pada Allah, mana tidak akan boleh balik kampung dia. Zalika, ini adalah merupakan di antara nasihat dan amaran daripada Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah, dan siapa yang boleh mengagungkan tempat-tempat yang merupakan alamat qudrat Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya mengagungkan tempat-tempat ini adalah merupakan perkara yang menyebabkan, boleh melahirkan ketakutan kepada hati hamba. Lakum fiha, bagi kamu pada binatang korban ini, manafi'un, ada faedah-faedah lain, seperti kamu boleh tungganginya, kamu boleh ambil susu daripadanya, ila ajalin musamma, sehingga tempoh tertentu. Summa mahilluha, kemudian tempat untuk disembelihkannya, ilal baitil atiq, kawasan tanah haram. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, bagi setiap umat kami jadikan ada cara-cara ibadat. Cara-cara ibadat dan ikut tempat-tempat ibadat. Yang dikenakan tempat ibadat ini tempat sembelih binatang. Liyazkuru smallahi ala ma razaqahum, supaya kamu dengan cara-cara ini boleh mengingati Allah Ta'ala di atas nikmat rezeki yang Allah bagi pada mereka. Min bahimatil an'am, jenis rezeki binatang ternak. Semua perkara yang Allah Ta'ala adakan syariat seperti ini hanya untuk supaya kamu puja Rasul Allah yang Maha Esa. Fa ilahukum ilahu wahid, maka ilah kamu adalah ilah yang Maha Esa.
falahu aslimu. Kepada Allah yang Maha Esa lah kamu hendaklah serah diri kamu, baik di segi ibadat, baik di segi amalan adat kamu. Dan ini tafsir. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah berita gembira kepada mereka di kalangan hamba yang boleh merendahkan dirinya untuk mengikuti syariat. Yani alladzina idza dzukirallah, orang bila disebut saja Allah, wajilat qulubuhum, takut gemetar hati mereka. Lebih-lebih lagi wasabirin, kami menguji golongan yang sabar, ala ma asabahum, di atas apa saja ujian yang menimpa mereka. Lebih-lebih lagi wal muqimis shalah, yang mendirikan sembahyang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa saja rezeki kami bagi kepada mereka itu mereka dapat infak. Wal budna ja'alnaha lakum, binatang unta ya kami jadikannya untuk kamu, min sya'airillah ilakum, ia juga daripada tanda kudrat Allah Ta'ala. Lakum fiha khair, untuk kamu pada unta ini kebaikan dunia akhirat. Budna sini adalah merupakan sembelihan-sembelihan yang dibuat atas dasar tujuan haji dan khairat kepada manusia. Fazkuru smallahi 'alaiha sawaf, hendaklah kamu sebut nama Allah pada menyembelihnya. Hal kadang unta itu apabila disembelih sawafa, berdiri dengan 3 kaki, dengan salah satu kakinya diikat. Fa idza wajabat junubuha, apabila rebah badannya setelah disembelih, fakulu minha, maka bolehlah kamu makan daripada binatang yang disembelihkan itu. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan bagilah juga makan kepada orang yang miskin. Orang yang miskin yang tidak meminta, wal mu'tara, dan orang miskin yang meminta-minta, kerana tidak dapat sabar dengan ujian. Kadzalika sakharnaha lakum, beginilah kami telah mempermudahkan unta yang besar ini untuk kamu sembelih. La'allakum tashkurun, memudahkan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak sampai pun kepada Allah daging-daging unta, daging-daging sembelihan, daging-daging korban, dan tidak sampai pun kepada Allah Ta'ala darah-darahnya. Walakin yanalu taqwa minkum, akan tapi sampai kepada Allah Ta'ala amalan taqwa kamu daripada diri kamu. Mana sifat taqwa kamu, sifat takut kamu pada Allah, dan sifat jaga syariat. Kadzalika sakharaha lakum, beginilah Allah Ta'ala mempermudahkan amalan korban pada kamu, litukabirullah, supaya kamu banyak takbir pada Allah, ala ma hadakum, di atas hidayah yang Allah Ta'ala tunjuk pada kamu. Tabsyir wa basyiril muhsinin, dan berilah berita gembira kepada mereka yang memiliki hati yang baik. Tabsyir lagi, inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah Ta'ala akan melindungi orang-orang yang beriman dengan kudratnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan melindungi orang-orang beriman dengan kudratnya. Melindungi orang beriman ini daripada dikalahkan oleh orang kafir. Yudafi' maknanya Allah akan melindungi orang beriman daripada dikalahkan oleh orang kafir. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafurin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka manusia yang khianat dan ingkar. Oleh kerana orang kafir itu golongan khianat, orang kafir itu golongan ingkar, Allah Ta'ala tidak suka mana Allah Ta'ala hukum mereka. Ayat 39 ini adalah ayat pertama keizinan perang. Ayat pertama keizinan perang. Yang ni dalam surah ni, dia berkedudukan apabila diberi penjelasan kepada manusia syirik i'tiqadi, syirik amali, yang menyebabkan manusia semua telah dapat tahu dengan jelas, tidak ada lagi perkara-perkara yang mengelirukan mereka. Kalau mereka masih tidak tinggalkan lagi syirik ini, syirik i'tiqadi dan syirik amali, maka tidak ada ubat lain kecuali perang. Sini ayat 39 ni, uzina, diberi keizinan, bermakna sebelum ni dilarang. Dalam tafsir kata, sebelum ayat ini sebenarnya banyak sudah ayat-ayat yang melarang orang beriman berperang. Ayat ni baru diberi keizinan. Uzina lil ladzina yuqatalu, dan diberi, yakni diberi keizinan kepada orang beriman yang diperangi. Mana yang memulakan peperangan ini bukan daripada orang Islam. Yuqatalu, diberi keizinan kepada orang Islam yang diperangi oleh orang kafir. Apa diperangi? Bi annahum zulimu, dengan sebab mereka dizalimi.
Zalim biasa. Satu zalim hingga orang kafir nak perang dengan kita, barulah kita diberi keizinan perang. Mana berlaku kezaliman dulu dan berlaku kezaliman jenis perang, baru diberi keizinan perang. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat berkuasa untuk membantu mereka. Apa dia makna kezaliman? Iaitu alladzina ukhriju min diyarihim, orang yang dihalau keluar daripada kampung halaman mereka sendiri, bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Hanya kesalahan mereka, illa yaqulu, mereka berkata rabbuna Allah, Tuhan kami hanya Allah. Dengan sebab tu mereka dihalau keluar. Mana dihalau kerana agama. Allah Ta'ala beritahu hikmah jihad. Hikmah kenapa jihad disyariatkan, di antaranya walaula daf'ullah an-nas ba'dhum bi ba'd. Kalaulah Allah Ta'ala tidak menolak manusia yang ganas dengan guna manusia yang beriman, kalaulah Allah Ta'ala tidak menolak manusia yang ganas dengan guna manusia yang beriman, lahuddimat sawabi'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu, akan hancur semua tempat ibadat. Akan hancur semua tempat ibadat. Tak, sama ada tempat ibadat itu, sama ada tempat ibadat itu ibadat sawami atau bi' atau salawat. Ini nama-nama tempat-tempat ibadat agama-agama yang sabit dalam dunia, iaitu agama-agama Nasara, agama-agama Yahudi dan agama-agama pendeta yang syariat-syariat dahulu. Wa masajidu, dan agama Islam. Jadi tempat-tempat ibadat ini akan hancur. Yang mana tempat ibadat ini asalnya yuzkaru fi hasmullah fi katsira, disebut dalam tempat ibadat ini hanya Allah Ta'ala saja, disebut banyak-banyak. Dan ini tafsir, wala yansurannallahu man yansur, Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Dan Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Tafsir, alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang apabila kami beri kedudukan kuasa di muka bumi mengalahkan orang kafir, apa yang dia akan buat? Aqamus salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Mereka akan mendirikan salat, mereka akan keluarkan zakat, dan mereka akan menghidupkan agama. Sini makna hidup agama. Amarul ma'ruf nahu 'anil munkar ni makna menghidupkan agama. Mereka akan suruh perkara baik, mereka akan cegah benda munkar. Jadi sifat tiga inilah perkara yang menyebabkan mereka dapat nusrah. Walillahi aqibatul umur, pada Allah lah keputusan yang baik dalam segala-galanya urusan. Takhwif duniawi beserta tasliah kepada Nabi. Ayat 42 ni takhwif. Wa iyukadzibuka, dan sekiranya mereka masih mendustakan kamu wahai Muhammad, faqad kazzabat qablahum, sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka orang Mekah ini kaum Nuhin, kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, wa Adun, kaum Ad, wa Samud, kaum Samud. Jadi kaum Ad telah mendustakan Nabi Hud dia, kaum Samud telah mendustakan Nabi Saleh dia, wa kaum Ibrahim wa kaum Lut, wa ashabu Madian, dan penduduk Madian telah mendusta Nabi Syuaib dia, wa kudziba Musa, dan Musa juga telah didustakan. Semua telah didustakan Nabi-Nabi yang telah disebutkan ini. Tapi fa amlaitu lil kafirin, aku sengaja bagi tempoh pada mereka yang kafir ini. Aku sengaja bagi tempoh kepada mereka kafir ini, walaupun mereka telah mendustakan Nabi. Semua kemudian bila sampai waktu, akhadtuhum, aku azab mereka. Fa kaifa kana azab wa kaifa kana nakiri, bagaimana dahsyatnya bencana azab. Khalasah daripada semua ini, ayat 45, faqa'iyyin min qaryatin ahlaknaha, banyak mana daerah yang kami telah binasakan penduduknya, hal kadang penduduknya wahya zalimah, menzalimi diri mereka sendiri, fahiya khawiyatun ala urushiha, maka daerah itu telah menjadi keadaan tembok menimpa di atas bumbung. Daerah itu telah menjadi tembok menimpa, dinding menimpa ke atas bumbung, mana telah menjadi roboh. Sebab bumbung akan jatuh dulu, lepas tu tembok akan timpa, mana dinding rumah dia akan timpa atas bumbung. Wa bi'rim mu'attalah, dan telaga-telaga terbiar sebab penghuninya telah mati. Wa qasrim masyid, dan istana-istana yang tinggi terbiar. Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka boleh berjalan di muka bumi ini?
fatakuna lahum qulubun. Lalu apabila dia berjalan atas muka bumi ini, dia masih lagi memiliki hati-hati ya'qiluna biha, yang boleh memahami. Dia gunanya untuk memahami. Au adhanun, ataupun dia masih lagi memiliki telinga-telinga yasma'una biha, yang boleh dia dengar kebenaran dengan telinga itu. Sepatutnya ada. Tapi fa innaha, sesungguhnya kisah sebenarnya tidak begitu. La ta'mal absaru, tidak buta mata. Bukan mana buta mata, walakin ta'mal qulub, akan tapi semuanya ini atas rasa buta hati, allati fi sudur, yang berada dalam dada dia. Ayat 47, zajrun berserta takhwif duniawi, wa yasta'jilunaka bil azab. Mereka minta daripada kamu supaya disegerakan kepada mereka itu azab dunia. Walan yukhlifallahu wa'dah, dan Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan mungkir janjinya. Wa inna yawman, dan sesungguhnya satu hari di hari kiamat nanti, hari azab, inda rabbika, di sisi Tuhan kamu, ka'alfi sanatin mimma ta'udus, seperti 1000 tahun pada hari yang kamu bila hari ini. Satu hari di kiamat, di hari kiamat nanti, hari azab, sama dengan 1000 tahun. Seperti mana kamu bila di dunia ini. Mana kamu bila dunia ini selama 1000 tahun, seperti sehari saja di akhirat apabila berada dalam azab. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytulaha, banyak mana daerah yang kami bagi pada mereka tempoh peluang, wa hiya zalimatun, sedangkan penduduk daerah itu menzalimi diri mereka sendiri. Semua kemudian akhaztuha, aku azab mereka itu. Wa ilayyal masir, kepada kulah kembalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khayran min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula.